Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mohon share supaya rakan-rakan lain ramai dapat manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah telah berikan kita peluang untuk kita membuat persiapan untuk satu kehidupan yang akan berkekalan, satu kehidupan yang Allah telah sediakan untuk kita untuk selama-lamanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta share lagi supaya ramai dapat manfaat. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan. Seperti mana saya tajuk hari ini adalah panduan untuk kita mengatasi kemurungan, stres, depression dan lain-lain. Minta kongsi lagi insyaAllah sebelum saya mulakan. Sebab jarang-jarang sekali saya kongsikan perkara ini. Tapi kerana banyak sangat berita dalam channel news menunjukkan ramai orang stres, ramai orang tidak tahu apa yang dia perlu buat ketika perintah kawalan pergerakan ni terkurung dan lain-lain. Maka saya rasa bolehlah saya kongsi beberapa panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mulakan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah berfirman, kata, sesungguhnya kami mengetahui bahawa sempit hati engkau ya Rasulullah dengan kata-kata mereka. Kita tak dapat bayangkan sekalipun penderitaan dan kesakitan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat bayangkan sebenarnya, sehingga kemuncak bila mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, yang memberi sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah meninggal dunia. Abu Talib yang memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah meninggal dunia. Orang Quraisy telah buat perancangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terpaksa larikan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selamatkan nyawa, pergi ke Taif. Sampai ke sana mereka pula menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lontaran batu, dengan cacian, makian, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Ketika itu Zaid bin Harithah, dia telah mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mampu walaupun jalan dengan sendiri. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedarkan diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh para malaikat. Malaikat Jibril datang membawa malaikat yang mengawal udara, angin dan hujan. Mereka memberi tawaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau izinkan kami musnahkan mereka, kami himpit mereka, kami hancurkan mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan, la'allallah an yukhrija min aslabihim may ya'budullaha wahdah. Kata, tidak, jangan hancurkan mereka. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mungkin dalam bahasa Rasul itu adalah kenyataan, Allah pasti akan lahirkan daripada zuriat mereka yang bakal mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari selepas peperangan Uhud, Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah,
Ada tak sesuatu perkara yang lebih menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang berlaku dalam peperangan Uhud? Kerana Nabi cedera parah dalam peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bila Rasulullah pergi ke Taif dan terpaksa larikan diri bila mereka lontarkan batu sehingga berlumuran darah, dan ketika itulah kesedihan, kesakitan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui kerana satu kesakitan jasad. Walaupun kesakitan jasad dalam Uhud mungkin lebih teruk kerana wajah Nabi juga cedera, tetapi kesakitan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tak ada apa-apa, tak ada sesiapa pun yang nak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak pulang ke Mekah pun dah tak boleh lagi. Kerana zaman dulu seperti mana kita ada visa, mereka pun ada, iaitu mereka mesti ada seorang yang memberi jaminan. Tiada siapa pun nak beri jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh tinggal di Taif, Nabi tak boleh pergi ke Mekah. Nabi tak tahu nak buat apa-apa. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Nabi berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diriku, akan keseorangan diriku, dan akan kelemahan aku ke atas orang lain. Ya Allah, Engkau kan Tuhan kepada mereka-mereka yang lemah. Kepada siapa Engkau serahkan aku? Kepada mereka yang telah menghalau aku? Ataupun ke manakah aku nak pergi? Kepada mereka yang juga telah halau aku keluar daripada rumah aku sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu adh-dhulumat. Ya Allah, aku meminta perlindungan daripada wajahmu, daripada nur wajahmu yang dengannya bercahaya seluruh alam ni, kegelapan ini. Daripada apa aku meminta perlindungan? Daripada Engkau turunkan azab ke atasku. Subhanallah. Turunkan kemurkaanmu ke atasku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kesalahan itu kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana tak berjaya fahamkan mereka, tak berjaya sampaikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, in lam takun alayya ghadabuk fala ubali. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah engkau tidak murka dengan aku, maka aku tak hiraukan apa sahaja yang berlaku. Jadi ini perkara pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita. Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dengan menyediakan air untuk Nabi berwuduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah begitu gembira, Nabi doakan Sayyidina Ibni Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman agama dan berilah dia kefahaman Al-Quran. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang unta, maka Nabi panggil Ibni Abbas untuk duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak. Sedangkan Ibni Abbas pangkat sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana umurnya kecil ketika itu. Nabi kata, jagalah segala perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah perintah Allah, Allah akan bersama dengan kamu. Perlu apa-apa, mintalah daripada Allah, mohonlah daripada Allah. Perlukan bantuan, mintalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kupaskan daripada segi logical supaya kita dapat faham mengapa berlakunya stres, mengapa berlakunya depression, mengapa berlakunya kemurungan, supaya kita dapat tahu masalah dan kita boleh menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebelum itu, ini mukaddimah supaya kita faham dulu akan penderitaan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sendiri dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau perlu apa-apa, mintalah daripada Allah, dan perlu bantuan apa-apa, mintalah daripada Allah. Wa'alam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allah lak. Kalaulah Nabi kata seluruh dunia ini berkumpul untuk berikan sesuatu manfaat kepada kamu,
Maksudnya mereka buat keputusan untuk berikan apa-apa manfaat pun mereka sebenarnya tak mampu berikan kecuali apa yang Allah nak, apa yang Allah telah tuliskan untuk kamu. Begitulah walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak. Maka begitulah kalaulah mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu sekalipun, mereka tidak boleh beri mudarat apa-apa kepadamu kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kamu. Ini perkara yang sangat penting. Ulama beritahu bahawa khulasah keseluruhan Al-Quran ini jika disimpulkan dalam satu ayat itu adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dikaulah kami sembah, maksudnya kami hanya tunduk kepadamu ya Allah, kami hanya tunduk kepadamu ya Allah, kami hanya sembahmu ya Allah, kami hanya taat kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya meminta daripadamu saja. Kalau ada keperluan pun, kami kan ada engkau, kami tak perlu kepada sesiapa pun lagi. Bila mana seorang itu telah faham perkara ini, maka separuh daripada masalahnya selesai. Kadang-kala seorang itu dia tertekan kerana dia rasa dia memerlukan bantuan dan tak ada sesiapa pun yang nak membantunya. Itu salah satu situasi di mana seorang itu dia menganggap dia dalam keadaan memerlukan bantuan tetapi tidak ada sesiapa untuk membantunya. Maka Allah jawab dalam Al-Quran, Alaysallahu bikafin abdah, tidakkah Allah cukup untuk hambanya? Fasayakfikahumullah, Allah kata cukuplah Allah untuk hambanya. Wa kafa billahi syahida wa kafa birabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Tuhan kamu, pemelihara kamu, untuk membantu kamu dan memberi petunjuk kepada kamu, dengan syarat kamu mahu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang salah faham, dia kata baca doa istikharah sekali kemudian tunggu ada mimpi apa-apa. Tak, sebenarnya istikharah itu adalah meminta kebaikan daripada Allah. Istikharah, meminta khair daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, tidakkah Allah cukup? Kan Allah cukup. Allah kata, Allah tanya dan Allah sendiri jawab, fasayakfikahumullah, Allah kata cukuplah Allah, wa kafa billah, wa kafa billah, wa kafa billah. Kemudian Allah kata wa kafa birabbik, cukuplah Tuhan kamu sebagai pemelihara kamu. Dengan keyakinan inilah Nabi Ibrahim AS telah dengan reda hati telah masuk dalam api. Amma ilaika fala, kepada malaikat pun Nabi Ibrahim kata, kat saya tak perlukan. Baiklah, pertama, bila ada apa-apa pun berkawanlah dengan sejadah, dengan tikar solat, bentanglah dan solatlah, mintalah kepada Allah. Hari ini kita praktis kita terbalik. Pertama kita ikhtiar dulu baru kita doa. Sepatutnya kita doa dulu baru kita ikhtiar. Walaupun ada orang tanyakan, kalau dalam keadaan kritikal, bagi saya walaupun dalam keadaan kritikal sekalipun, solat dulu barulah berikhtiar. Walaupun kritikal, depan mata kita kata dalam keadaan, kalaulah masa tu dia sedang terbakar, kita tarik dia keluar dulu daripada tempat kebakaran tu. Tapi sekarang ni ikhtiar seterusnya, kita nak rawat dia bagaimana. Walaupun kritikal sekalipun, ambil masa 2-3 minit, minta sesiapa, tengok dulu, solat dulu 2 rakaat, minta daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah yang akan menyelesaikan masalah. Ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah kata mintalah bantuan daripada Allah dengan sabar dan salat, Allah bersama dengan orang yang buat perkara ini. Itulah pertama sekali kena buat. Walaupun dalam tu keadaan kritikal sekarang ni, ada pilihan sekarang ni, sama ada nak bawa lari dia ke mana-mana pusat rawatan ataupun solat dulu. Pilihlah jalan solat dulu, kerana bila mana seorang itu solat, Allah Subhanahu wa taala kata, aku beri jaminan aku akan selesaikan. Seperti mana seorang sahabat yang disamun, dia kata berikan izin saya solat 2 rakaat. Penyamun tu kata solatlah 2 ke 4 ke apa boleh buat. Dia solat 2 rakaat, kemudian dia angkat tangan, ya wadud, ya zal arshil majid, ya fa'alan lima yurid, dengan tiga ayat ini saja, mudah saja. Ya wadud, ya wadud, ya zal arshil majid, ya fa'alan lima yurid. Dia tak panjang lebar, tak minta pun bantuan. Dia kata, wahai pengasih, wahai zat yang maha pengasih, wa ya zal arshil majid, wahai zat
wahai zat pemilik arash yang suci, wa ya fa'alan lima yurid, wahai zat yang melakukan segala apa yang dia kehendaki, dia boleh buat apa saja. Terus Allah Subhanahu wa taala telah tanya di kalangan malaikat, siapakah nak sedia nak pergi bantu hamba-Ku ini. Maka bila orang tu keluarkan pedang untuk bunuh dia, dia terus kata, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih daripada mereka, lebih mengasihi daripada seorang yang pengasih. Sekali lagi dia angkat pedang dia, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Lagi sekali dia hunuskan pedang dia, ya arhamar rahimin. Maka telah sampai malaikat Allah utuskan untuk bantu dia. Maka ditanya malaikat tu, siapakah engkau yang Allah utuskan untuk bantu saya? Bila cara kita betul, maka bantuan pun akan datang pada masanya. Kalau cara kita salah, maka bantuan pun tak akan tiba dan kita akan menyesal. Kerana apa? Hanya Allah seorang diri saja. Hanya Allah sahajalah yang boleh membantu kita bila mana kita dalam kesusahan. Allah sebut dalam Al-Quran. Siapakah yang boleh menyelamatkan kamu bila mana kamu dalam kesusahan kecuali Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pun selain Allah. La ilaha illallah. Itu pertama. Kemudian